أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi siri kuliah kitab Minhaj Al-Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kat mana ya? Surat yang versi Jawi ni muka surat berapa? Maka inilah keterangan yang jelas. Kita ambil sini lah Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, maka inilah keterangan yang jelas mengenai semua kebaikan dan kebahagiaan yang akan diperolehi oleh seseorang di dalam dua buah negeri, yakni dunia dan akhirat, di bawah naungan sifat taqwa ini. Jadi Al-Ghazali telah menyebut lebih kurang 12 kelebihan-kelebihan bagi orang yang bersifat takwa. Dan kelebihan-kelebihan itu sebahagiannya merupakan kelebihan yang berlaku di dunia, yang bersifat duniawi, dan sebahagiannya merupakan kelebihan-kelebihan yang berlaku di akhirat, ukhrawi. Apa yang jelas bahawa takwa itu menjadi sebab kepada kemuliaan dan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, maka janganlah anda lupa untuk mengambil habuan anda daripada sifat takwa ini. Wahai lelaki, yakni wahai manusia, demi kebaikan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maka sebab itulah Al-Ghazali setelah menjelaskan kelebihan-kelebihan takwa ini disusuli dengan nasihat. Nasihat Imam Ghazali, kalau begitu jangan kita lupa, kata Imam Ghazali. Kalau demikian, jangan lupa untuk mendapat habuan takwa ini. Kerana begitu banyak kelebihan yang diperolehi oleh orang-orang yang bersifat takwa. Kemudian, sini bang kali itu. Kemudian ketahui
bahawa perkara pokok yang khusus dalam hal ini yang berkaitan dengan tercapainya matlamat daripada urusan ibadat ada 3 perkara asas. Jadi Imam Ghazali ingin menjelaskan ada 3 perkara asas yang berkait dengan perkara ini. Yang pertama sekali ialah mendapat taufik dan sokongan kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara sekian banyak fadilat-fadilat yang dikemukakan oleh Imam Ghazali, dan fadilat-fadilat itu ternyata disebut di dalam Al-Quran. Ada 12 perkara sebelum ini disebut oleh Imam Ghazali tentang fadilat bersifat takwa. Tapi antara fadilat-fadilat itu yang diperlukan secara khusus untuk tujuan ibadah. Fadilat tadi banyak, termasuklah terlindung, terpelihara daripada tipu daya musuh. Orang-orang yang bertakwa ni, musuh yang nak memperdaya, ingin menipu sebagainya, insya-Allah akan disisihkan Allah. Demikian juga dalam masalah rezeki, orang yang bertakwa ini akan dirizkikan Allah dengan rezeki-rezeki dari sumber yang dia tidak jangka-jangka, di luar dugaan. Banyak kelebihan. Tapi dalam bab untuk beribadah kepada Allah ni, kerana Imam Ghazali menulis kitab Minhajul Abidin ini adalah sebagai panduan untuk orang melengkap dan menyempurnakan urusan ibadah. Bukan sekadar nak buat ibadah, tapi nak melengkapkan dia dan menyempurnakan ibadah itu. Jadi antara sekian banyak fadilat-fadilat takwa itu yang sudah disebut sebelum ini, maka ada 3 di antara fadilat-fadilat itu yang berkait secara khusus dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat. Maka yang pertama kata Imam Ghazali, mendapat taufik dan sokongan daripada Allah. Kerana kita ni tak akan boleh buat ibadat. Dan kalau boleh buat ibadat pun tak akan sempurna kalau tidak ada taufik daripada Allah. Inilah perkara yang perlu kita yakini dulu. Sebagai seorang Muslim yang disuruh supaya berbuat ibadah, perlu faham perkara ini, bahawa ibadah yang disuruh itu hakikatnya tidak dapat dilaksanakan kalau tidak ada taufik Allah. Ulama dulu, Islam sampai ke Nusantara ini ada Islam bercorak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam yang berteraskan kepada 3 paksi: akidah, fiqh dan tasawuf. Ini Islam yang sampai ke Nusantara. Islam yang berpaksi pada 3 paksi besar ni: akidah, fiqh dan tasawuf. Jadi dia menasihati orang, membetulkan orang, tapi dia suruh diri kau. Kerana dia sudah, aku ni boleh buat ibadah, jadi alim, boleh mengajar orang, membetulkan. Itu cukup dengan taufik hidayah Allah. Ni perkara ni. Dan sokongan kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hidayat, taufik dan hidayat ni nak ambil ke mana? Apa sebabnya? Apa sebab yang mengundang, yang membawa kepada terhasilnya taufik dan hidayat ini? Maka kata Imam Ghazali, sebab yang mendatangkan taufik dan hidayat itu adalah takwa. Dengan erti, kalau kita mengukuhkan takwa, dia akan mendatangkan taufik dan hidayat. Dengan taufik dan hidayat ini, mudahlah kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Jadi sebab itu ulama-ulama tasawuf ni, dia nak betul satu benda tu, dia betul kat akar dia.
Kita ni banyak betul kawasan tempat bekok tu. Orang kita ni bekok situ tempat air tanah tepik kita ni. Tapi orang yang pandai bak ngurus sikit idak tanya atas sebab bekok tu pergi cari sekitar dia tu. Pucanya mana nyakit-nyakit. Demikian juga Imam Ghazali. Kita disuruh supaya beribadah dan membetulkan ibadah. Apa yang kita perlukan untuk memantapkan dan mengukuhkan ibadah kita? Perlukan taufik hidayat Allah. Dari mana datang semua ini? Pucanya mari daripada takwa Allah. Jadi takwa Allah, dia akan mendatangkan hidayah, mendatangkan taufik. Dengan hidayah taufik ini lurus ibadah kita, baik terlaksana ibadah dengan baik. Demikian juga hal berkaitan dengan khusyuk. Macam-macam tua orang beri kita bab khusyuk. Suat gitulah, suat ginilah, minum air itulah, minum air inilah. Macam-macam betul dia beri. Langsung mari khusyuk. Tapi dalam keadaan tasawuf, khusyuk itu hasil buah. Di mana pokoknya? Di mana umbinya? Di situlah yang perlu diperteguhkan. Setelah berhasil meneguhkan itu, buah dia jadi comel. Kita ni duk sembuh ke buah tu, sembuh. Tapi makan nak sampai ke buah tu dak lazat mana? Duk sembuh ke buah. Sembuh tu bolehlah tahan daripada kumbang-kumbang. Tapi yang menyegorkan buah tu mari dari aku ni kita dak cek. Duk main sembuh semua, nak suruh buah mana? Duk sembuh ke buah saja. Bandingkan kita yang betul satu perkara, kena tengok punca dia, umbinya kat mana. Inilah yang diberitahu oleh Imam Ghazali dalam bab ibadah. Seolah Imam Ghazali nak beritahu kita sebagai manusia tak boleh nak elok. Kita terpaksa beribadah, dituntut beribadah, kena buat ibadah. Bukan saja kena buat, kena menyempurnakannya kalau kita ingin mendapat kedudukan yang baik di sisi Tuhan, di sisi Allah. Tapi untuk menyempurnakan ibadah itu, apa yang patut kita lakukan? Imam Ghazali nak suri. Akhir sekali, kunci besar diduduk pada takwa Allah. Nanti akan dijelaskan lagi oleh Imam Ghazali. Takwa tu kat mana? Punca dia tu. Takwa tu pula tu, mana punca dia? Akan dijelaskan selepas ini insya-Allah oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi. Kau tahu punca kat mana? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ada dalam ayat ini, ada dalam surah Al-Baqarah, demikian juga dalam surah Taubah. Yang bermaksud, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat ini secara jelas memberitahu Allah Ta'ala itu bersama, ma'a. Bahasa Arab disebut ma'a. Daripada perkataan ini timbulnya istilah ahli tasawuf disebut ma'iyah, kebersertaan, kebersamaan Allah. Persoalan sekarang, apakah hari ini kita sekarang tidak bersama dengan Allah? Hakikatnya semua makhluk bersama dengan Allah, dengan erti tertakluk dengan segala sifatnya, dilihat oleh Allah, didengari oleh Allah, dikuasai oleh Allah, ditentukan urusannya oleh Allah, dan segala-galanya. Setiap makhluk, sama ada makhluk itu kecil atau besar, sekecil-kecilnya atau sebesar-besarnya, binatang yang besar ke yang kecil ke, semuanya tertakluk dengan Allah, bersama-sama dengan Allah. Tapi apa maksud dengan ayat ini? Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.
Sedangkan orang yang tidak bertakwa pun mereka juga bersama dengan Allah dari segi tertakluk dengan segala sifatnya. Maka di sinilah dijelaskan oleh para ulama, bersama dengan orang yang bertakwa ini ada makna khusus. Ada makna khusus yang tidak perolehi oleh orang yang tidak ada sifat ini. Orang yang tidak ada sifat takwa pun pada hakikatnya dia bersama dengan Allah, dengan dia tertakluk. Tapi orang yang bertakwa, kebersamaan itu ada makna yang lebih khusus yang tidak diperolehi oleh orang yang tidak ada sifat takwa Allah. Maka di sinilah Al-Ghazali menyebut bahawa taufik dan hidayat itu datang dari takwa, berpandukan kepada ayat ini. Bila Allah menjelaskan bahawa Allah Ta'ala itu bersama, yakni memberi taufik yang khusus, memberi hidayah yang khusus kepada orang-orang yang bertakwa, yang tidak diberi kepada orang yang tidak ada sifat. Itu maksud Imam Ghazali. Yang kedua, memperbaikkan amal dan menyempurnakan kekurangan oleh Allah. Perkara kedua yang berkait dengan ibadah, bukan saja pelaksanaan ibadah itu, tapi kesempurnaannya. Kesempurnaan juga. Terlaksana ibadah, terlaksana, tapi sejauh mana kesempurnaan? Jadi kata Imam Ghazali, berkait dengan kesempurnaan ini juga berkait dengan takwa. Yang ini manusia tak dapat nak menyempurnakan ibadahnya itu kecuali melalui jalan takwa. Dengan takwa lah seseorang itu akan diperelokkan ibadahnya. Yang ini orang-orang yang meneguhkan takwa, selain daripada dia akan diberi taufik oleh Allah untuk beribadah, dia juga akan diberi sesuatu sehingga dapat menyempurnakan ibadahnya. Tanpa kurniaan ini, kita tak dapat menyempurnakan ibadah. Ingat mudah nak dapat khusyuk. Ingat mudah. Ngaji kita 10-20 kitab pun belum tentu kita boleh lagi. Kena molek sampai ke sudah pun dah boleh. Khusyuk yang sempurna. Sebab khusyuk ini dia bukan urusan tahu, dia bukan urusan ilmu, dia bukan urusan kitab, dia urusan zauq yang sebahagian besarnya merujuk kepada kurnia Allah. Merujuk kepada kurnia Allah. Bab khusyuk ni dia cenderung kepada bahagian kurnia Allah. Adalah bahagian usaha juga, tapi besarnya lebih kepada kurnia Allah. Jadi yang akan menyempurnakan solat ibadah kita yang lain antaranya dengan khusyuk. Itulah Imam Ghazali nak beritahu. Kesempurnaan ibadah juga berkait dengan takwa. Puncanya mari daripada takwa. Dan dia adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum. Suratul Ahzab ayat 71 yang bermaksud ia akan berbaikkan bagi kamu amalan-amalan kamu. Yani sekiranya kamu bertakwa, Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan kita. Memang kadang-kadang kita bahas tak nak baiki, tapi tak jadi mana. Nak suruhnya kita khusyuk ni belajar, tak mari juga. Dia tak tahu email semayang boleh telefon. Dia tak ada mikir bagi gitu.
Yang kau mau belakang pukul 1 pagi pun pukul 2 pagi. Kita tak mikir sikit orang kita ni, tak ramai orang fikir macam gitu. Kena molek tengok gambar tu. Pakai juga. Masya Allah. Jadi dalam bab ibadah, untuk menyempurnakan ibadah adalah dengan jalan takwa. Yang ini Allah Ta'ala akan memperbetulkan amalan orang-orang yang bertakwa. Kalau dia jaga takwa, Allah Ta'ala akan beri dukungan sehingga dia dapat betul amalan itu dengan baik. Jadi dalam bahasa yang mudah, kalau kita bahasa nak menyempurnakan ibadah yang sudah pun berjaya kita lakukan supaya jadi lebih baik, lebih sempurna, nak buat guana, maka panduan di sini, baikilah takwa. Lepas tu nak guana, nak baiki takwa, nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Imam Ghazali. Jadi di banyak cara Allah ajar ni nak betul asal punca. Yang mana punca ni kalau betul, dia akan betul kat lain. Itu manhaj ahli tasawuf. Sebab tu mereka mengutamakan kepada membersihkan dan meneguhkan hati dulu. Mereka utamakan situ. Tapi bukan segala-galanya. Tapi mereka memberi keutamaan kepada membetul dan meneguhkan hati. Sebab mereka tahu betul tu dia akan betul bagi yang lain. Tapi kalau betul situ, air boleh jadi rosak. Itu perkaranya. Agak berbeza dengan pendekatan ahli fiqh. Ahli fiqh disuruh buat dulu, disuruh betul pekerjaan dulu. Ahli tasawuf disuruh betul kemahuan dulu. Dan setelah itu baru disebut. Saya baru balik daripada persidangan ulama dan ahli tasawuf sedunia di Morocco. Dan kita bertemu dengan orang-orang Eropah. Mak Saleh masuk Islam. Dia masuk Islam bukan dengan dakwah-dakwah ni, masuk Islam kerana ahli-ahli sufi. Masuk Islam terus diajar ilmu tarekat terus lagi. Mereka masuk Islam dengan tarekat, bukan dengan cara kita hari ni syahadat tu. Daripada Australia kita jumpa, daripada negara Itali. Mereka masuk Islam dengan jalan tarekat. Awal-awal lagi mereka kenal Islam dengan jalan tasawuf. Dan baik Islam mereka itu. Dengan orang lebih baik daripada kita. Kita ni nak tunggu tua dulu, mengaji kita habis dulu baru nak belajar ilmu tu. Tua dulu. Sempurna baru belajar. Pokoknya di dunia di negara Arab tiap permulaan tu sudah diajar kerana mereka tahu. Perkara yang utama yang betul adalah keteguhan hati dalam keyakinan. Saya ada jumpa dengan seorang Tok Cha. Tok Cha pada waktu pakai jumpa, kita tengok dia pula dari Taiwan. Kenapa dia datang ke persidangan tu? Rupanya ada cerita dia. Dia entah macam mana dia boleh kenali dengan guru sufi yang berada di situ. Dan dia semakin dekat. Dan dia mula memahami sikit-sikit tentang ajaran-ajaran Islam secara sikit-sikit. Agak-agak menjadi lebih baik. Tapi dia kena ikut situ. Ikut ajaran-ajaran ketuhanan yang dibawa oleh ahli tasawuf situ. Dia kena ikut tu. Yang ketiga,
penerimaan amal oleh Allah. Aspek ketiga yang berkait dengan ibadah. Ibadah tu biar diterima oleh Allah. Ini 3 perkara penting untuk orang melaksanakan ibadah. Pertama sekali supaya diberi kekuatan untuk buat ibadah. Yang kedua supaya ibadah yang dibuat itu supaya dapat disempurnakan. Yang ketiga, ibadah yang dibuat itu supaya diterima oleh Allah. Inilah 3 perkara yang diperlukan dalam ibadah. Jadi nak boleh 3-3 ni, kata Imam Ghazali, punca 3-3 ni semuanya mari daripada takwa. Mari daripada tu dia. Punca asalnya mari daripada takwa. Dan dia adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Penerimaan amal ini ada kaitan dengan takwa. Tergeraknya hati, terdorongnya hati untuk buat ibadah adalah datang daripada takwa, buah daripada takwa. Timbulnya kekuatan untuk menyempurnakan ibadah juga buah daripada takwa. Diterimanya amal juga adalah sesuatu yang dikurniakan bagi orang yang bertakwa. Sebab itu kata Imam Ghazali, dalam bab ibadah, 3 perkara inilah yang kita perlukan. Dan 3-3 ini adalah sesuatu yang dikurniakan kepada orang yang bersifat takwa. Imam Ghazali nak bawa kita situ. Dia kapur dulu kelebihan banyak-banyak tadi tu yang melibatkan urusan duniawi dan ukhrawi. Akhir sekali dalam bab ibadah secara khusus juga berkait dengan takwa. Tinggal lagi lepas ni, apa sebenarnya takwa tu? Nak pergi Imam Ghazali nak bawa kita pergi situ. Nak lekong nak pergi situ. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Suratul Maidah ayat 27, yang bermaksud hanya senya ia menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Ta'ala terima sesuatu daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi jelaslah kata Imam Ghazali, ketiga-tiga perkara ni, taufik untuk buat ibadah, dorongan untuk menyempurnakan ibadah, penerimaan ibadah itu dikurniakan kepada orang-orang yang bersifat takwa. Bahasa mudah kau, untuk menjadi hamba Allah, sebagai hamba Allah yang sebenar, ahli ibadah, maka yang membantu untuk mencapai tujuan itu adalah takwa Allah. Situ benda. Macam kita kau, kita buat ubat, tapi payah kau kita nak terima ubat macam ni. Ubat tu segala penyakit, Kimani lah, darah tinggi lah, demam lah, obat tu setir. Orang kita je reka ke obat. Segala penyakit. Kalau pakai ubat ni main tutup hospital. Ubat segala penyakit ni. Konsepnya gitulah. Cuma dalam bab ni nak khabar Imam Ghazali, nak khabar bab takwa ni punca bagi segala orang lain. Ni boleh pakai dah. Hak obat tadi tu kena tengok dulu lah. Tu kena tengok dulu. Tapi kalau bab takwa sah. Sebab apa? Dia berdalilkan Al-Quran dan hadis. Hak tadi tu tak boleh nak uji molek lagi. Kena uji dulu. Dan peredaran ibadat berkisar di atas 3 perkara ini. Jadi kata Imam Ghazali, setiap ibadah kita buat memang berasaskan kepada 3 perkara ini: pelaksanaan, menyempurnakan, dan penerimaan. Apa-apa ibadah, inilah 3 perkara ini. Pertama sekali, supaya kita boleh buat ibadah. Apa saja pun ibadah, semayang ke, puasa ke, mengaji ke dan sebagainya. Pertama sekali, biar ada kekuatan buat. Dan setelah ada kekuatan untuk buat, kena ada pula dokongan untuk supaya buat dengan baik, dengan sempurna.
Dan setelah itu dapat dibuat dan dapat disempurnakan, kita nak tengoklah yang kita buat itu diterima oleh Allah. Jadi itulah maksud Imam Ghazali, bahawa urusan ibadah ni memang berpaksi kepada 3 perkara ini. Iaitu yang pertamanya ialah mendapat taufik daripada Allah sehingga dapat anda beramal. Mula-mula sekali dalam buat ibadah kena ada taufik dulu, tergerak berasa nak buat ibadah. Kadang-kadang kita tahu banyak kelebihan tapi tak mari nak buat. Banyak kita tahu kelebihan-kelebihan, habis kita dah kita ngaji macam-macam kelebihan kita tahu, tapi tak mari nak buat. Kadang-kadang jadi kok tebang-tebang, tapi tebang-tebang gitu lah, lebih kurang. Jadi sebab tu kata Imam Ghazali, perkara pertama dalam bab ini taufik, gerak dari dalam untuk melaksanakan ibadah. Itu perlu. Kemudian yang keduanya ialah memperbaikan kekurangan yang terdapat pada amal. Setelah kita berjaya buat, nombor 2 kata Imam Ghazali, nak memperbaiki. Kadang-kadang amalan kita kurang dari segi tertib, dari segi kesempurnaan, terutamanya kesempurnaan dalaman. Dari segi kesempurnaan zahir itu baliknya mudah kita baiki, tapi kesempurnaan dalaman hati kita tu payah sikit nak baiki. Sehingga dia menjadi sempurna zahir dan batin, dari segi adab-adabnya yang zahir dan yang batin, terlaksana ibadah dengan baik dan sempurna. Nombor 2. Kemudian yang ketiganya ialah penerimaan amal oleh Allah apabila amal itu sempurna. Diterima oleh Allah. Ibarat agak kalau tidak diterima oleh Allah, sia-sialah amalan kita tu. Dan ketiga perkara inilah yang diberi perhatian oleh para abid dengan merendah diri kepada Allah Ta'ala. Mereka bermohon dan berdoa. Disebabkan 3 perkara inilah, kata Imam Ghazali, ahli-ahli ibadah zaman dulu mereka merintih, mereka berdoa kepada Allah nak dapat ini. Bagaimana? Apa kata mereka? Rabbana waffiqna li ta'atika wa admim taksirana wa taqabbal minna. Artinya, wahai Tuhan kami, taufikkanlah kami untuk melakukan taat kepadamu, sempurnakanlah kekurangan kami, dan terimalah persembahan ibadat daripada kami. Jadi kata Imam Ghazali, ahli-ahli ibadah dulu, inilah antara rintihan mereka. Mereka minta 3 perkara, supaya diberi taufik, yang kedua supaya disempurnakan ibadah, yang ketiga diterima oleh. Hari ini jarang kita doa pesan-pesan kini ni. Kita doa pesan tak lain banyak. Nak benda tu, nak benda ni, bukan salah, boleh. Tapi doa pesan-pesan ni kita tak pihak sana sangat. Padahal sebagai seorang hamba Allah, inilah keutamaannya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah berjanji kesemua yang 3 perkara itu berasaskan kepada takwa. Tapi Allah Ta'ala beritahu kepada kita berdasarkan nas Al-Quran, ketiga-tiga perkara itu adalah hasil kurniaan yang diperolehi daripada sifat takwa. Maksudnya kalau nak boleh hak tu kita takwa. Kalau kita nak tengok buah pokok kita tu molek, baca tu biar kena tu, akor tu biar molek. Kena jaga siram molek. Jangan bagi lalang-lalang masuk. Baca tu yang molek. Jangan untuk potong ke pucuk saja je, potong-potong pucuk aja ni. Akor tu kena jaga. Itu maksud Imam Ghazali.
Dan ia telah memuliakan orang yang bertakwa dengan sifat takwanya, sama ada dia memohonkan kemuliaan itu daripada Allah atau dia tak memohon. Yakni orang yang bertakwa ni dia muliakan Allah, sama ada mereka diminta dengan Allah Ta'ala atau dia minta. Ada di antara mereka ini mohon kepada Allah kemuliaan, ada di antara mereka tidak mohon tapi tetap diberi kemuliaan oleh Allah. Mereka minta ke tak minta ke, asalkan mereka takwa akan diberi kemuliaan oleh Allah. Allah tetap akan mengurniakan kepadanya kemuliaan itu. Sebab ada di kalangan orang-orang arif ini, mereka banyak berdoa sebagai salah satu daripada bentuk pengabdian diri mereka kepada Allah. Sebahagian daripada golongan-golongan arif pula tidak banyak berdoa, dia banyak berserah. Dua-dua ni pattern betul belaka. Sebahagiannya cenderung untuk berdoa kerana mereka sangka, mereka merasakan itulah pengabdian yang lebih sempurna. Bagi orang yang rasa begitu, hendaklah dia memperbanyakkan doa. Dia rasa aku ni banyak keperluan, dan sebagai seorang hamba tidak ada tempat lain untuk dia bermohon melainkan kepada Allah. Jadi bila bermohon kepada Allah itu terasa pengabdian diri itu. Kalau kita rasa begitu, banyakkan doa. Tapi zuk manusia ni, zuk orang-orang arif ni tak sama. Ada di antara mereka dia mari zuk yang lain, sehingga di antara mereka tu yang mari berasa begini, kalau aku minta ni macam aku ni tak apa nak percaya ke atas penjagaan Allah Ta'ala. Ada orang mari macam tu. Kalau dia mari pasal tu, lebih baik dia diam. Dua-dua ni betul belaka. Orang ada ilmu ni dia kata, oh ni dah betul. Terutamanya hak dak jenis berdoa ni, hak dak banyak berdoa ni. Dia kata betul. Dia kata berlawang dengan hadis Nabi. Padahal dia tak tahu hadis Nabi itu bukan satu. Orang kita ni, ulama kita dulu dia lain sikit. Bila dia mengatakan satu pandangan, dia tak tolak mentah-mentah yang lain. Sejauh yang aku tahu yang ini, yang lain tu kena tengok dulu. Kita ini modal dolastik, modal stikam. Kita pakai atas modal stikam kita tu lah. Orang lain 2-3 tikam tak kena belaka. Modal orang kita ni macam gitu. Ulama dulu dia lain. Pendapat aku, pada aku inilah yang lebih kuat, lebih ketara. Orang lain tu adalah dalil ataupun tengok cari dulu. Kita dah pastikan kita pakai tu lah. Satu-satunya orang lain tak pakai belaka. Ini biasanya orang kita, dia tak ada sifat warung. Aling tak ada sifat warung, tak ada sifat zuhud. Tapi arif ulama-ulama dulu dia lain. Sebab tu tutup fiqh dalam ketika mereka membincangkan masalah fiqh, Al-Azhar Indi yang lebih yang ketara pada aku, yang aku nampak betul, hak ni pendapat ni. Tapi yang lain secara jelas, hak jelas ni hak ni pada aku. Aku nampak hak ni lebih betul pada aku. Tengok ulama-ulama fiqh dan kitab-kitab mereka pasal ni. Kita tak ada sifat ni. Sebab apa? Kita tidak adanya penghayatan tasawuf. Ulama-ulama kita hari ini membelakangkan tasawuf. Jadi timbul macam-macam. Hilang adab, hilang kesopanan, hilang warung, hilang zuhud, dan macam-macam. Tidak ada tasawuf dalam hati. Maka anda, kata Imam Ghazali, wajib bersifat dengan takwa ini. Sebab itu kata Imam Ghazali, perlulah kita bersifat takwa. Kiranya anda mahu beribadat kepada Allah Subhanahu. Kalau kita nak beribadah kepada Allah, nak menyempurnakan kewajipan kita kepada Allah, maka perlulah kita ini memperkukuhkan takwa Allah. Bahkan kiranya anda mahu kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan sekadar
kita ni nak buat ibadah kita Imam Ghazali. Bahkan orang yang nak cari kebahagiaan dunia dan akhirat, maka jalannya juga adalah dengan mengukuhkan takwa. Bukan saja dalam bab ibadah, bahkan kalau kita nak hidup kita ni bahagia dunia, bahagia akhirat, obatnya cuba juga kata Imam Ghazali, takwa Allah. Kunci dia tu juga. Jadi hak yang Imam Ghazali kata ni kita boleh peganglah, sebab Imam Ghazali menyebut semua ini berdalilkan dalil-dalil wahyu Al-Quran dan hadis. Adapun hak saya beri khabar tadi tu, hak jengkak sebut-sebut tu, tu kena tengok semula. tu kadang-kadang boleh pakai, kadang-kadang kena tengok. Tapi ini boleh pakai. Sebab apa? Bersumberkan daripada dalil-dalil Al-Quran. Dan sesungguhnya benar sekali apa yang dimadahkan oleh orang yang bermadah, yakni penyair. Man ittaqallaha fazakal ladzi siqa ilaihi al-matjarur rabi'. Bermaksud sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka itulah yang membawakan kepada tempat perniagaan yang menguntungkan. Yang ni penyair-penyair pun ada bermadah tentang perkara ini. Orang-orang penyair itulah yang akan mendatangkan keuntungan, yang akan mendatangkan perniagaan yang sangat menguntungkan. Seolahnya penyair sendiri pun sedar bahawa punca segala keberhasilan, keuntungan adalah datang daripada takwa Allah. Dan ada setengah mereka menulis rangka syair ini. Ada sebahagian yang lain pula dia tulis begini, dia kata macam ni: la yatba'ul mar'a ila qabrih ghairu tuqa wal amali salihi. Sungguh yang bermaksud tidak mengikuti akan seseorang ke kuburnya selain daripada takwa dan amal soleh. Memang so hak lain sekerak jalan je belakang. Kena molek tak ada sampai kuburnya tinggal tu. Tak ada sampai kuburnya tinggal tu. Separuh sekerak je sampai hak dah sampai kubur. Jadi penyair ni kata atas kenyataan yang benar bahawa hak yang akan bersama kita sampai ke dalam tu dua perkara ni, takwa dan amal soleh. Hak paling dekat sekali hak masuk dalam kubur, hak duk kemah ke tanah tu hak paling dekat sekali, hak jauh sekali boleh pergi. Hak atas-atas tu jauh lagi lah. Tapi hak akan kekal bersama kita takwa dan amal soleh. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu Isya, kita bertistakannya dulu dan insya-Allah akan bersambung pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.